Okay, so insyaAllah pagi ni kita akan continue dengan chapter seterusnya, Identifying Customer Needs. For today, kita akan masuk chapter seterusnya, which is Identifying Customer Needs. So, objektif untuk lecture today, at the end of this chapter, awak boleh state the goals of identifying customer needs and then describe the steps of identifying customer needs. So macam mana cara-cara untuk awak mendapatkan customer needs. Okay. Okay. Kenapa kita perlu dapatkan customer needs ataupun keperluan pelanggan. So salah satunya adalah untuk identify latent or hidden needs as well as explicit needs. So kadang-kadang ada keperluan yang kita nampak, contoh orang tua yang sakit kaki kan, so kita nampak dia hanya perlukan tongkat, tapi kita tak tahu sebenarnya ada benda lain yang dia perlukan, contohnya kasut yang lebih selesa ke untuk dia berjalan instead of sekadar tongkat. So that is hidden needs. So ensure that no critical customer need is missed or forgotten. Okay, daripada kita buat study apa yang diperlukan oleh customer tu, kita pastikan tak ada yang tertinggal, terutama keperluan-keperluan yang kritikal. And then to provide a fact base for justifying the product specification. Okay, so bila kita design sesuatu, kita dapat justify kenapa kita design yang macam tu. Okay, based on customer needs lah. Okay, contoh kalau sekarang dalam iPhone dia ada LiDAR kan. Apa LiDAR tu? Apa LiDAR tu? Sambil-sambil kita discuss. Apa LiDAR tu? LiDAR sensor tu. Siapa tahu? Dia function LiDAR tu untuk waktu gelap Waktu gelap lagi? Selain tu? Selain daripada waktu gelap tu? Dia boleh guna untuk ukur tak? Ukur. Boleh. Kan, so dia adalah function-function lain so ada additional features yang ditambah okay. So and then develop a common understanding of customer needs among members of the development team. Okay, untuk dapatkan kefahaman yang common tentang keperluan customer. Okay, selalunya kalau kita dalam design ataupun dalam R&D research and development punya department awak rasa siapa yang cari ataupun study tentang customer needs ni? Walaupun awak tak pernah bekerja, mungkin awak pernah kerja part time ke, siapa yang awak rasa dia ditugaskan mencari tentang customer needs? Customer service. Customer service. Siapa cakap tu? Siapa cakap tadi? Saya teka je sir. Tak apa. Saya tak marah. Saya nak tahu je sebab saya tak boleh nampak siapa yang cakap tu sebab saya buka slide kan. Siapa yang cakap? Alif. Okay. Customer service. Okay. Customer service. Biasa customer service ni kita tele ke telefon ke macam mana? Alif. Awak rasa? Kita telefon. Okay. Customer service juga salah satu center yang bagus untuk mengumpulkan kerenah-kerenah customer, apa yang dia nak kan kalau kita call customer service biasanya dia ada cakap apa perbualan ini akan dirakam kan, betul? So bila kita rakam tu ada software yang boleh transkripkan benda tu so kita boleh dapatkan bagus. Itu pun salah satu tempat untuk mendapatkan customer needs. Tapi kalau dalam R&D kita tak ada libatkan customer service lah. Okay, siapa nak teka lagi? Konsultan, betul. Konsultan, ada konsultan yang dilantik sebagai perunding. Konsultan ni dalam bahasa Melayu dia perunding kan. So dia perunding. Okay, lain? Marketing management. Marketing management pun dia ada team, betul. Dia pun kadang-kadang mencari juga apa yang customer perlukan. Bagus. Lagi? Okay, so biasanya kalau dalam satu company yang memang dia buat produk sendiri dia ada banyak department. Dia ada mechanical, electrical, computer, semua yang engineering ni mostly dia, bukanlah saya kata semua company macam apa pengalaman saya, tapi apa yang saya rasa dan saya faham serta base kepada pengalaman saya, team yang buat customer
study ni, user needs, customer needs ni adalah team industrial design lah. So dia dalam satu company dia ada industrial design punya office. Biasanya company office yang industrial design ni sangat-sangat strict lah nak masuk. Bukan semua orang boleh masuk Dia hanya orang yang ada akses kepada tempat tu saja boleh. Sebab di situlah lahirnya idea So biasanya tim-tim ni juga yang melakukan customer needs untuk design-design baru So biasanya team engineering ni dia hanya execute ataupun dia build up apa yang team industrial design bagi Kalau awak tengok designer-designer kereta kan, dia bukannya automotive engineer So dia adalah designer. Kalau awak tengok designer, masa saya di Belanda ada salah seorang alumni industrial design di Eindhoven tu, dia adalah pereka bunyi untuk BMW bunyi tu maksudnya bila awak tutup pintu dia ada bunyi tu bunyi BMW. Sampai macam tu dia ada designer yang khas untuk tackle bunyi, bukan sekadar audio. So bunyi awak tarik tombol, bunyi awak tutup pintu kan, kalau awak tutup pintu kereta yang biasa dengan kereta mahal lain kan bunyi dia, betul tak? Kalau tapi awak boleh pasang kan, kalau naik kereta lain dia punya bunyi kedap dia umpama macam kalau awak masuk Proton punya kereta sekarang dalam variant X70 ataupun X50 so bila awak tutup pintu tu dia dah tak bunyi kosong lain sikit dia premium sikit dan insulation juga untuk cancel out noise tu saya just nak cerita lah. Okay, and then ensure that the product is focused on customer needs. Okay, customer needs ni sangat penting. Satu, bila awak buat PTA nanti, bila awak buat PTA, awak memang akan buat design and development. So awak perlu tahu apa yang customer tu perlukan. Okay, kalau awak buat PTA, siapa customer awak? Lecturer. Lecturer lah salah seorang customer awak So supervisor awak lah. Tapi kalau awak ada projek yang untuk orang tua ke, untuk kanak-kanak kurang upaya ke, so itu adalah customer awak So bila kita ada customer needs ni, kita ada benda yang kita boleh cerita untuk justify kenapa design kita macam tu. Tidaklah kalau kita tak buat benda ni, kita takkan tahu. Kita tak tahu, kita nak cerita apa bila lecturer awak, panel awak tanya, kenapa awak design benda ni macam ni? Awak tak tahu nak cerita apa sebab awak tak tahu apa yang customer awak nak. Okay, itu adalah antara goals of identifying customer needs. Okay, so then we go back to the concept development process seperti yang saya share sebelum ni. When you have the mission statement and then the first step is identifying the customer needs. Okay, untuk chapter ni Okay, steps of identifying customer needs. Okay, macam mana awak nak identify keperluan customer ni? Okay. Step dia satu, awak gather the raw data from customers. Nanti kita akan tunjuk apa jenis-jenis raw data. Then gather the raw data from the customers and then interpret the raw data in terms of customer needs. Okay, awak interpret data-data tersebut and then organize the needs into a hierarchy if necessary. Sebab mungkin kalau awak buat study tu dengan sangat banyak customer ataupun participants awak akan dapat banyak statement of needs so awak boleh organize dia and then establish the relative importance of the needs. Awak boleh susun juga, tengok kepentingan setiap keperluan tu. Okay, sebab kita nak memenuhi keperluan semua pelanggan pun susah, tapi kita cuba tengok the importance and then reflect on the results and process Okay. Step 1, kita kumpulkan raw data daripada pelanggan. Okay, 3 kaedah, 3 methods are commonly used in gathering raw data from customers. They are, satu interviews, kedua focus group, dan ketiga observing the product in use. So interview biasanya kita lakukan. Macam saya pun sebab saya banyak buat research yang berkaitan product design. So saya ajar budak-budak saya macam mana awak pergi interview klinik, awak interview siapa juga berkaitan dengan barang yang awak buat supaya awak dapat feedback terhadap design awak. Okay, focus group ni adalah group yang kita tetapkan fokus untuk design kita. Contoh kalau kita target design untuk remaja, so kita akan interview remaja lah. So kalau kita target untuk orang tua, kita akan target untuk orang tua lah.
Sebab kalau kita target untuk semua peringkat umur, so kita kena varieskan lah. So kita kena dapatkan feedback untuk semua peringkat umur lah. And then juga kita observe the product in use. Okay, kita tengok juga produk-produk yang itu macam mana dia digunakan. Observing the product in use. Okay. Dalam sesi interview kita boleh ada interview, maksudnya soalan, dan kita juga boleh bagi survey ataupun questionnaire. Okay. And then so choosing the customers. So as a practical guideline for most products, conducting fewer than 10 interviews is probably inadequate and 50 interviews are probably too many. Okay, bila dia cakap macam ni kan, maksudnya kalau you buat 10 saja temuduga, dia kata tak cukup, dan 50 temuduga tu terlalu banyak. Apa maksud dia dekat sini? Antara value 10 dengan 50 tu. Macam mana kita nak justify value that 10 hingga 50 tu? Teka je, jangan takut nak teka. Kan saya panggil nama kan. Okey Aina, macam mana? Kenapa 10? Kenapa 10 bukan 50? Kenapa bukan 15? Kenapa Aina? Sebab kalau sikit sangat nanti dia tak cukup mewakili satu kumpulan tu. Okay. Kalau lebih sangat takut dia ada yang macam ada Okey, kalau kita banyak sangat participant untuk kita interview, apa dia punya keburukan dia? keburukan dia. Apa kebaikan dan apa keburukan dia? Apa keburukan dia? Kalau apa keburukan, apa kebaikan dia kalau kita ada banyak data, banyak participants? Makan masa. Apa dia? Makan masa. Betul. Itu penting makan masa. Muhammad bagus. Semua nama Muhammad kat depan ni. Siapa lagi saya nak tanya ni? Okey, macam tadi kenapa kita, macam mana kita nak determine 10 ke 50 ke? Muhammad Syahabuddin, awak cuba tengok dalam statistik. Kita ada kira berapa participants, berapa sampel power kita, berapa dia punya jumlah yang kita perlukan sebenarnya. Sebab benda tu adalah justifikasi. So kalau awak pergi kerja nanti, kalau bos awak tanya macam mana nak buat interview ni, berapa orang? Tu awak cakap tak apalah, kita agak-agak. Tu tak jadilah engineer. So kalau awak kuat, tak bagus macam tu, faham tak? Maksudnya awak kena ada satu justifikasi daripada ilmu awak. Bukan awak main cakap saja. Sebab tu kita ajar subjek. Kalau kita main letak saja subjek yang awak belajar daripada tahun 1 sampai tahun 3, maksudnya kita tak lahirkanlah awak sebagai mechanical engineer. Okay, if team wish to gather customer needs from multiple distinct segments, then the team may need to conduct 10 or more interviews in each segment. Okay, dia ada ni lah, kalau macam untuk study yang biasa, orang yang buat study statistical ni, kuantitatif ni, selagi lagi banyak lagi bagus. Tapi macam kawan awak cakap, bila lagi banyak kita akan makan masa. Itu betul tapi lagi banyak data itu mendatangkan lebih keyakinan So kalau 10 interview dia ada certain ni juga. Kalau macam 10 interview tapi awak buat untuk contoh budak yang kena cerebral palsy. So mungkin susah untuk awak dapat 100 pesakit cerebral palsy, tapi awak ada 10 orang. So 10 orang tu awak exclusively guna dia. Betul-betul guna dia untuk dapatkan feedback. Itu pun boleh jadi satu benda yang meyakinkan. Okay? Okay, documenting interaction with customers. Okay, kaedah-kaedah yang awak boleh gunakan untuk dokumentkan feedback-feedback yang awak dapat daripada pelanggan. So dengan handphone awak macam-macam awak boleh buat. So awak boleh buat audio recording. So bila kita interview, kadang-kadang susah untuk kita kita tulis semua feedback tu. So kita buat kita record audio, and then kalau kita cakap, kita pun boleh tulis notes. Video recording juga membantu. Video recording ni kita boleh tengok dia punya impression, apa kelakuan dia semasa menggunakan produk design awak, dan juga gambar lah. So still fotografi lah. Ini antara cara-cara untuk awak dokumentkan apa yang awak dapat daripada customer. Okay. Step 2. Interpret raw data in terms of customer needs. Okay.
So ada guidelines untuk writing need statement. Okay, awak boleh untuk tulis need statements tu. So the first two are fundamental and are critical to effective translation. The remaining 3 guidelines ensure consistency of phrasing and style across team members. Macam kawan awak cakap tadi, bila kita dapat banyak, kita dapat banyak kemahuan. Okay, bila kita dapat need statement ni ataupun kita dapat apa yang orang mahukan dalam design kita, okay, daripada interview tu kita panggil dia quantitative data ke ataupun qualitative data? Kuantitatif. Interview quantitative. Ya. Kenapa awak kata dia quantitative? Apa maksud quantitative? Sebab dia kita interview ramai orang. So jumlah dia akan bertambah. So kuantitatif ni lebih pada nombor. Okay, siapa yang cakap ni? Daniel. Muhammad Daniel. Okay, good. Daniel mencuba. Yang lain? Siapa lagi nak try? Bagus tak apa. It's good kita discuss bila kita dapat data daripada kita interview orang, dia adalah kualitatif. Kuantitatif ni maksud dia quantity. So you ada numbers. Memang kita interview orang pun ada numbers, tapi kita ada numbers of participants saja. Contoh Daniel tanya saya, Dr. Zairi suka makan apa? So saya cakap saya suka makan nasi lemak. So saya suka makan nasi lemak tu adalah satu statement yang bukan kuantitatif. Bila awak interview orang, awak record apa yang dia bagi feedback tu secara lisan, dan juga kalau dia tulis komen secara bertulis tu dalam, biasa kalau kita buat survey awak perasan tak? Jika ada sebarang komen sila tuliskan di sini. Betul tak? So itu adalah kualitatif punya feedback. So okay. And then 5 guidelines. Ini guidelines for writing the need statement. Okay. First, you express the need in terms of what the product has to do, not in terms of how it might do it. Okay. So awak expresskan keperluan tu dalam bentuk terma dia, apa produk tu akan buat. Okay. Bukan dalam terma macam mana dia mungkin akan buat. Okay. So express the need as specifically as a raw data. Use positive, not negative phrasing. Okay, gunakan phrasing yang positif. Express the need as an attribute of the product. Okay, keperluan tu sebagai attribute of the product. And then avoid the words must and should. Okay, contoh awak nak design motor ke, awak letakkan keperluan tu, the motor must be able to swim, contoh kan. Okay, so avoid the words must and should tu. Okay, so ini adalah guidelines untuk writing the need statement lah. Okay, ni ada contoh dia, guideline untuk what and how. Okay, customer statement tu, why don't you put protective shields around the battery contacts? Okay, need statement yang salah adalah the screwdriver battery contacts are covered by a plastic sliding door. The right need statement is the screwdriver battery is protected from accidental shorting. Okay. Specificity contoh, orang akan cakap I drop my screwdriver all the time. Okay, saya selalu terjatuh screwdriver saya. Okay, bila awak tulis the need statement, yang betul adalah the screwdriver operates normally after repeated dropping. So jangan tulis yang negatif lah. Okay, untuk kita dapatkan the need statement. Kalau awak tengok yang dalam pembuka dengan penutup kata tu kan, itu adalah quote daripada customer yang bagi. Positif, not negative. Contoh, it doesn't matter if it is raining, I still need to work outside on Saturdays. Okay, so the screwdriver operates normally in the rain. Contoh macam tu. Ini adalah salah satu contoh lah. Okay. Step ketiga, awak organize the needs into hierarchy. So the result daripada step 1 dan 2 tadi akan jadi satu list lah. Mungkin awak akan dapat 50 kepada 300 statements. Okay, apa yang saya cakapkan tadi, contoh, bila kita cerita pasal screwdriver ni, kalau awak tengok ni, need statement ni adalah benda yang awak boleh gunakan
bila awak present design awak. Okay. Daripada feedback customer, awak tengok bila awak buat need statement tu. So the screwdriver battery is protected from accidental shorting. The screwdriver operates normally after repeated dropping. The screwdriver operates normally in the rain. The screwdriver battery can be charged from an automobile cigarette lighter. And then the screwdriver provides an indication of the energy level of battery. Okay, kita mula satu-satu daripada yang atas sekali. Kita cuba discuss daripada need statement ni. Apa maksud dia the screwdriver battery is protected from accidental shorting? Siapa nak try? Yang first. Nampak tak? Need statement right tu. Yang first kali. Line yang first. Apa maksud ayat tu? The screwdriver battery is protected from accidental shorting. Apa maksud dia? Apa yang perlu kita take note dalam design kita? Sekejap Keselamatan. Okay, keselamatan. Apa keselamatan dia tu? Daripada ayat dia tu? Maksudnya nak elakkan daripada macam electricity punya ni. Itu kita panggil apa tu? Kita panggil apa tu? Short? Short apa? Short circuit. Short circuit. Okay, nampak tak? So daripada yang pertama, kita kena fikirkan design kita mesti boleh protect daripada short circuit. It's good, bagus. Okay, kita pergi yang kedua. The screwdriver operates normally after repeated dropping. Apa maksud dia? Bagus ni seronok buat discuss ni. Dia boleh Dia boleh apa? Lagilah, boleh pakai lagi walaupun dah jatuh banyak kali. Okay, itu maksud dia apa dalam design kita? Kita kena design Tahan screwdriver lasak. yang apa? Tahan lasak, betul tahan lasak ataupun ni reliability reliable Okay, bila kita kerja design, kalau ada benda yang macam ni, awak tahu tak dia buat apa? Masa saya kerja, even ini ada contoh-contoh yang screwdriver ni lah. Bila dia kata the screwdriver operates normally after repeated dropping. Bila kita sebagai engineer, kita dah design screwdriver tu, kita akan buat drop test So drop test ni dia ada standard. Mungkin 1 meter, 2 meter. Dia akan drop dalam mungkin 6 angle yang berbeza. Lepas tu dia akan tengok lah screwdriver tu still function ataupun tidak. Kalau kita buat drop test, contoh 2 meter, certain angle, bila screwdriver tu jatuh dan dia rosak, so kita kena improve lah. Sampai kita buat repeated punya reliability test tu, sampai kita buat drop test tu, dia tidak ada masalah So saya ingat lagi masa saya kerja dulu, standard untuk kita jatuhkan phone office ni adalah daripada 1.5 meter saja Tapi kita test sampai 2 meter. Jatuh memang kemik tapi masih boleh function. So bila kita dah reliability test tu dah berjaya, last kali kita jatuhkan dia daripada atas bumbung kilang saja So the team design macam meraihkan kejayaan tu, kita panjat bumbung kilang tu, kita jatuhkan So tinggi so still lagi boleh pakai. Tu ketahanan produk Panasonic lah masa saya kerja lah. Okay, the third one, the screwdriver operates normally in the rain. Apa maksud dia? Dia Tali saring. waterproof. Betul. Bagus. Waterproof. Okay. So awak dah ada. Okay. Yang keempat, the screwdriver battery can be charged from an automobile cigarette lighter. The screwdriver Boleh battery charge dalam kereta. boleh charge dalam kereta. So dia membawa kepada apa? Requirement apa? Mobility. Portable. Lain-lain? Mobility. Mobility. Lain-lain. Dia ada keyword dia yang dekat situ. Tengok betul-betul ayat tu. Recharge. Rechargeable. Rechargeable Okay. The portability pun okay, kita boleh terima The screwdriver provides an indication of the energy level of the battery. Last tu. Apa maksud dia? Dia kalau bateri nak habis tu, dia ada tunjuk lah signal yang bateri tu nak habis ke tahap bateri dia. Tahap bateri So dia ke bagi information. So sekarang awak ada 5 contoh daripada apa yang kita discuss ni, dia ada 5 keperluan utama. Yang pertama tadi adalah safety ataupun avoid short circuit, safety. Yang kedua heavy duty ataupun reliable. And then yang ketiga waterproof. Yang keempat rechargeable. Yang kelima adalah information ataupun indication ataupun alarm.
So ini adalah benda yang bila awak ada 5 need statement tadi, yang ni yang awak akan gunakan untuk awak design the screwdriver. So bila awak present, bila awak cerita, saya design ni sebab dia nak tahan lasak. Kenapa tahan lasak? Sebab ada banyak customer kata dia asyik jatuhkan screwdriver. So siapa boleh bangkang awak punya idea? Faham tak? Justification awak tepat. Kenapa awak masukkan keperluan dia untuk jadi waterproof kepada screwdriver ni? Saya buat design dia waterproof sebab ada customer kata walaupun kat luar hujan, dia akan tetap kerja. So saya kena design screwdriver yang waterproof. Okay, faham tak? Faham tak? Saya rasa bagus contoh ni. Faham tak apa yang saya explainkan kenapa awak perlukan that need statement? Bagus Faham je. Bagus yang discuss tadi Good. Okay, then the goal of step 3 is to organize these needs into a hierarchical list, and then the list typically consists of a set of primary needs. Okay, ini keperluan utama. Each one of it will be further characterized by a set of a secondary needs. Okay, keperluan utama and then more detail. Okay. Kalau dalam contoh yang ni lah, yang pertama tadi kan, the screwdriver battery is protected from accidental shorting kan. Awak rasa kalau kita letak dia punya primary needs dia, perkataan dia, apa dia perkataan dia? Primary, yang pertama, yang utama. Safety. Betul, tepat safety. Then what is the secondary needs? More detail. So kita tulis safety, lepas tu kita tulis satu line panjang pula. Kita pecahkan lagi safety tu, apa secondary needs dia? More detail. Protected. Protected, lain? Apa lagi? Durability. Bukan, dia kena secondary needs tu berkaitan dengan safety tadi. Berkaitan dengan ayat ni, apa dia? The screwdriver battery is protected from accidental shorting. So tadi kita dah dapat primary needs adalah safety, secondary needs dia apa? Avoid unwanted accident. Avoid. Apa avoid tu? Avoid short Circuit. So short circuit lah. Accident. So kita letak contoh yang pertama safety, dan kita letak perkataan kedua avoid short circuit ataupun avoid sharp edge ke, macam tu dia akan jadi lebih detail lah. Okay. Procedure for organizing the needs into a hierarchical list. Satu, you print or write each need statement on a separate card or self-stick note. Okay. Yang ni pun ada kaedah dia. Okay. Yang ni dia lebih kepada macam graphics visual. Saya sebenarnya dalam kelas diploma saya SEM lepas untuk industrial design ni, ini antara aktiviti yang paling seronok. So kita buat brainstorming, setiap orang buat dia punya brainstorming map. Bagus yang SEM lepas punya. Saya ada gambar-gambar dia, nantilah saya tunjuk. Saya cuba fikirkan macam mana kita boleh buat secara online lah. Self-stick note Okay, and then eliminate redundant statements. Group the cards according to the similarity of the needs they express. And then for each group, choose a label and consider creating super groups consisting of 2 to 5 groups, and then review and edit the organized needs statement. Okay, kalau awak tengok ni dia ada 4 kolom tu kan. Yang ni dia panggil tahu pun bagus dah belajar ke SWOT ni? Kelas perniagaan dulu. Kelas perniagaan. Okay. Okay, contoh macam bila kita brainstorming, awak kata SWOT kan, SWOT kan, strength, weaknesses, opportunities dengan threats kan. Okay, kenapa orang ajar kita SWOT? Kenapa tak sweet ke, kenapa tak swing ke? So ini adalah method So ini adalah method. Even kalau awak pergi dekat kilang pun, awak pergi dekat company pun, mungkin company tu dia akan pakai SWOT dia tak pakai sweet, dia tak pakai swing. Sebab SWOT ni adalah benda yang standard lah. Kita bincangkan strength, opportunities, weaknesses and then threats Okay, sticky note ni cara yang bagus juga SWOT ni adalah satu teknik. Ini dia asingkan lah, awak tengok dia asingkan ikut kekuatan dia, weaknesses, opportunities and threats. Tapi saya lebih kepada nak tunjukkan kepada awak
macam mana kita gunakan sticky note untuk kita brainstorm idea. Okay, idea cakap pasal idea idea ni dia tak datang macam awak balik kuliah kediaman, awak duduk kat meja awak, pom, tiba-tiba tu ada idea penuh semua untuk PTA awak. Tak ada idea ni kadang-kadang awak tengah semayang, kadang-kadang awak tengah makan, awak terfikir idea tu. So idea ni bila kita datang je idea tu, kita tak boleh biarkan dia dalam fikiran kita saja tau. You kena catat ataupun you kena tampal macam ni. So bila saya buat design di Belanda ini benda yang selalu saya amalkan, dan sebab saya tengok orang design ni dia memang macam ni So dia lontar idea tu dia kena nampak tiap hari. Bila you nampak benda tu selalu dia akan kembang dan you akan bercambah idea you. Even idea tu you tak tahu lagi dia bagus ataupun tak bagus, tapi you tampal saja. So ini adalah salah satu cara yang bagus untuk awak brainstorming. Even awak ada group punya projek contoh awak ada group projek, contoh ada berkumpulan 4 orang, beli satu kertas mahjong, letak dekat bilik siapa-siapa ke, bilik Ammar ke, letak. Lepas tu yang lain ahli kumpulan tu bila ada idea je, ketuk pintu bilik Ammar, tampal. Janganlah Ammar pun tetapkanlah masa. Janganlah pukul 2 pagi ada idea pula datang bilik Ammar tampal. Tu kacau pula nak tidur kan. Tapi maksud dia bila you berkumpulan, kadang-kadang ada orang ni dia jenis malu nak cakap tau idea dia. So bila dia malu, dia mungkin boleh tulis dan tampal. So itu salah satu cara lah untuk membantu you untuk generate idea. Nanti saya akan share lagi teknik untuk topik-topik selepas ni, macam mana you nak buat brainstorming Okay? Alright. Step 4, establish the relative importance of the needs. Okay, in the needs process, establish the relative importance of the customer needs. Identify in step 1 until 3. So ada 2 basic approaches to the task. Satu, relying on the consensus of the team members based on their experience with customers, and then base the importance assessment on further customer surveys. Okay, step 5, you buat reflection So reflect on the results and the process. Okay, the team must challenge its result to verify that they are consistent with the knowledge and intuition the team has developed through many hours of interaction with customers. Okay, saya cerita kat awak memang kalau sepanjang 12 tahun saya bersama UMP, even saya pun baru balik untuk industrial design tahun lepas. Bila saya perasan dah 10 tahun dengan mechanical engineering, student kita masih lagi macam tu sebab student kita macam tu sebab kita tak ada skill untuk be kreatif Kita tak gunakan teknik yang macam mana orang design bagi ataupun guna bila dia buat design. Biasanya assignment awak kadang-kadang ada assignment design, ada assignment yang kena create ni, betul tak? Okay, alright. Kita sambung sikit. So customer needs, again yang ni cordless drivers, cordless screwdrivers. Example ini adalah cordless screwdrivers Okay. Evolution ini pun boleh dikatakan sebagai evolution terhadap screwdrivers. Tapi walaupun sekarang kita ada yang cordless punya screwdriver tapi screwdriver yang asal tu masih kita pakai tak sekarang? Maksudnya yang tak cordless tu masih dipakai tak? Saya pakai. Kan? So kita nampak tak perkembangan design untuk cordless screwdrivers ni, dia tak mematikan pun design yang lama. Betul tak? Apa contoh perkembangan design barang yang mati benda yang lama? Apa contohnya? Maksudnya dengan adanya barang sekarang, barang yang sebelum ni orang tak pakai dah. Apa dia? Kamera je. Phone. Telefon. Phone 3 sekupang. Okay, itu phone 3 sekupang lah. Maksudnya dia still lagi phone. Faham tak? Dia still lagi telefon. Kalau kita kata macam telefon yang bukan smartphone lah, maksudnya awak kan, telefon yang biasa dengan telefon yang smartphone. Tapi masih ada orang yang pakai telefon biasa, betul tak? Bukan semua orang pakai telefon smartphone. Mungkin orang tua dia pakai telefon biasa.
Contoh lain, cuba fikirkan. Dapur kayu. Dapur kayu. Ada kedai-kedai tepi jalan. Itu orang cari. Barang rare Macam saya suka jalan-jalan cari makan. Ikan Apa dia? salai pakai dapur kayu. Ikan salai pakai dapur kayu. Lain-lain, jigsaw. Jigsaw masuk awak, orang tak pakai jigsaw. Macam mana? Jigsaw tu. Orang tak, kan orang pakai gergaji kan. Sekarang kan dah ada yang macam mesin apa? Grinder, bukan grinder. Yang tu. Tapi orang still pakai Tukang kampung gergaji. pakai. Tukang kampung pakai gergaji. Sir, filem kamera sir. Tu betul. Tu satu daripada filem kan. Filem sekarang orang dah pergi kepada digital punya kan. Itu dah memang matilah bisnes. Awak tengok Kodak, company-company kan. Saya nampak semalam Nikon Malaysia pula nak tutup Saya tak tahu kenapa sale kamera tu pun tadi betul juga bila dah terlalu banyak telefon canggih, dia boleh mematikan kamera punya bisnes. Tapi kamera punya bisnes ni dia still ada pengguna, which is orang yang buat production lah. Satu lagi yang saya nampak adalah disket. Betul tak? So daripada disket dia pergi kepada apa? Dia pergi Pendrive. CD. Sekejap. Disket. Mula-mula disket, lepas tu apa? Pendrive. Lepas pendrive? Hard disk. Lepas hard disk? Cloud. SSD. Lepas hard disk SSD pula. SSD tu hard disk lah. Email. Lepas hard disk email. Lepas hard disk tu cloud lah kan. So nampak tak? Cloud tu sebenarnya dia dah bunuh dah bisnes yang USB ni. Disket pun dulu orang berebut-rebut nak ada USB, betul tak? Dulu punya kalau dapat free je dapat USB. Apa pun dapat USB. Sekarang orang heran dah USB. Orang tak heran dah USB. Sebab orang sekarang dah pakai cloud. Orang sekarang memang dah tak perlu pun. Sebab USB ni dalam 5 ke 10 tahun kita tak tahu. Mungkin mati lah bisnes dia. Tenggelam. So itu antara ni lah. Bagus Good. Kepada yang berani bagi example. It's good Okay. So mission statement untuk project screwdriver ni kalau kita tengok. So product description, a handheld power assisted device for installing threaded fasteners. Screwdriver ni antara brand yang power apa? Screwdriver yang macam ni. Brand yang power apa? Bosch. Bosch. So key business goals dia, satu, product introduced in the fourth quarter of 2000, 50,000 gross margin, and then 10% share of cordless screwdriver market by 2004. Ni dia punya mission statement lah. Biasanya yang tetapkan di atas ni adalah bosses ataupun marketing punya team And then primary market adalah do it yourself So DIY punya consumer Awak tengok market sekarang DIY besar kan, betul tak kat Malaysia ni? Saya rasa dia bukan satu bandar, satu kedai DIY. Dia dah sampai tahap satu taman perumahan, satu DIY So secondary markets adalah casual consumer, light duty professional. Okay. Assumption untuk design ni, barang tu adalah handheld, boleh dipegang tangan. Power assisted. And then nickel metal hydride rechargeable battery technology Okay. So the stakeholders, pemegang taruh untuk design ni adalah user dia, retailer, sales punya force, and then service center, production, and also the legal department. Okay, kalau user adalah kita lah. Kalau retailer ni adalah pemborong ataupun pengedai lah, orang-orang yang jualkan di kedai. Sales force ni apa? Sales force ni. So habis kelas untuk hari ni. Bagus juga very good discussion.